Halo, kita bertemu kembali dalam pembelajaran yang seterusnya. Okey, hari ini kita akan bincang mengenai ni ya, kesan perubahan nilai A, B dan C terhadap graf fungsi kuadratik. Inilah fungsi kuadratik f(x) sama dengan A, x kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey. Di sini ialah kalau A itu berubah, A ini ialah menentukan bentuk graf. Kalau dia bernilai positif, bentuk graf macam mana? Kalau dia bernilai negatif, bentuk graf macam mana? Okay. Yang B pula ialah menentukan kedudukan paksi simetri. B ini tentukan kedudukan paksi simetri. Kalau dia positif, paksi dia berada dekat mana? Kalau ni positif dan negatif, paksi dia pula berada di mana? Okay. C pula ialah menentukan kedudukan pintasan Y. Pintasan Y adalah pintasan yang macam tegak ni. Ini ialah pintasan X. Okay. Pintasan Y, pintasan X. Jadi C ini jadi nanti ialah untuk menentukan di manakah beradanya graf tu berada di pintasan Y ni. Okay, kita tengok ni. Okey. Ni adalah graf apabila A lebih besar daripada sifar, A lebih besar daripada kosong. Okey. Maksudnya A ni lebih besar daripada kosong ataupun A ni bernilai positif lah. Okey. Sini ada 3 graf. Okey, graf yang pertama adalah di mana B dia lebih besar daripada sifar. Okey, kalau B dia lebih besar daripada sifar, yang ni tadi A lebih besar dari kosong kan, ataupun sifar, graf dia bentuk U. Okey. Ini B tadi juga menentukan kedudukan paksi simetri. Okay. Kita tengok kalau B lebih besar daripada kosong, paksi simetri dia berada di sebelah kiri ni, pintasan Y. Fx ni sama dengan pintasan Y. Okay, maksudnya inilah paksi simetri. Yang garis putus-putus ini kita panggil paksi simetri. Okay, kalau B maksudnya lebih besar daripada kosong, maksudnya bernilai positif lah. Kalau B ni bernilai positif, ni bernilai positif, jadi dia punya bentuk graf macam ni. Jadi paksi simetri berada di sebelah kiri fx, iaitu kiri pintasan Y. Kalau dia kurang daripada sifar ataupun bernilai negatif, maksudnya kalau ini bernilai negatif, maksudnya kalau kamu tengok tanda ini negatif, jadi dia punya paksi simetri berada di sebelah kanan. Ini kiri, ini kanan. Okey. Ya, okey. Kalau dia B sama dengan kosong, maksudnya B ini sama dengan ini kosong, maksudnya kamu tidak ada nampak ni dalam persamaan itu. Kamu jumpa nampak ini ataupun ini, nampak ini dengan ini ataupun nampak ini saja, ini kamu tak nampak, maksudnya B sama dengan kosong lah. Kalau B sama dengan kosong, dia punya paksi simetri berada di Fx, iaitu di pintasan X. Maksudnya dia berada di tengah-tengah macam ni. Okey, ini ialah untuk kalau A positif. Okay. Kita tengok yang kedua. Kalau A negatif, di mana A itu apa? Ini negatif. Jadi negatif, bentuk dia N. Bentuk dia macam bentuk N lah. Okey, maksudnya okey. Kita tengok B. Kalau B dia lebih besar daripada kosong ataupun sifar, ini paksi simetri berada di sebelah kanan, berlainan dengan ini tadi. Okey, ini tadi, ini untuk yang ni, B lebih besar daripada sifar, dia punya paksi simetri di kanan. Kalau untuk kes macam ni, B lebih besar daripada sifar, dia punya paksi simetri berada di sebelah kiri. Okey, jangan kamu keliru. Okey, yang kedua ialah ni, kalau B kurang daripada sifar, dia punya paksi simetri berada di sebelah kanan, kiri paksi ni, kiri pintasan X. Kiri
posisi X ni, ini X ni, posisi Y. Fx. Ini adalah pasti Y ataupun pasti Fx. Okay. Kalau dia B sama dengan kosong, B sama dengan sifat, dia berada di tengah-tengah lah. Okey. Seterusnya kita tengok nilai C. Nilai C tadi, ni nilai C ni adalah untuk menentukan kedudukan pintasan Y. Maksudnya gerak tu nanti di manakah dia melalui pintasan Y tu. Okey, kita tengok ni adalah A kurang daripada sifar ataupun A kurang daripada kosong. Jadi ini adalah bentuk N. Jadi inilah pintasan C dia. Maksudnya C tu berada dekat sini. Kalau A tu lebih besar daripada kosong ataupun A bernilai positif, bentuk U. Ini adalah dia punya pintasan Y dia. C berada dekat sini. Okey, C berada dekat sini. Okay, kita tengok contoh. Di sini ada dua contoh. Contoh 1 dan contoh 2. Okey. Contoh 1, fungsi fx sama dengan x kuasa 2 tolak 3x tambah c melalui titik A, di mana koordinat A adalah 04. Hitung nilai C, maksudnya hitung nilai C, maksudnya hitung pintasan Y ni. Okay, macam mana kita nak hitung pintasan Y? Okay. Kita nak hitung pintasan Y, maksudnya gantikan koordinat ni ke dalam fungsi ini. Maksudnya ini X, ini Y. Maksudnya X ni sifar kosong, maksudnya kosong tu gantikan ke sini, gantikan ke sini, gantikan ke sini dan gantikan ke sini. Y sama dengan 4, maksudnya 4 tu gantikan di mana Y? Ini Y lah ni. Fx sama dengan Y, maksudnya 4 ini gantikan ke sini. Gantikan ke situ. Kita tengok. X sama dengan 0, Y sama dengan 4. Gantikan ke dalam ni. Tulis fungsi kuadratik tambah C. Maksudnya ini kita gantikan, ini adalah Y, maksudnya sama dengan fx kan. Jadi ini adalah 4 sama dengan X, ini kita gantikan sifar, maksudnya dalam ni kita tulis ini. Jadi ini tulis 2 tolak ini 3. Jadi X itu ialah tadi kosong ataupun sifar. Kita tidak boleh tulis macam ni saja, kita kena buat kurungan. Tambah C. Sifar kuasa 2 berapa? Kalau saya tidak yakin, tekan calculator saja. Sifar ni kuasa 2. Tetap sifar ni kuasa, tak perlu tulis. Ini tolak 3 sifar. Jadi masa 3 kurungan sifar, maksudnya 3 dalam sifar, maksudnya 3 dalam sifar juga. Maksudnya ini sifar, ini tolak sifar. Jadi tidak ada apa-apa sini. So ini sifar, ini pun sifar juga, ditambah C. Tambah C 4. Jadi C sama dengan 4. Jadi C sama dengan 4. C sama dengan 4. Ataupun kamu boleh tulis ya, C sama dengan 4. Itu contoh 1. Kita tengok contoh yang kedua. Ini adalah berkenaan dengan punca. Tentukan sama ada nilai berikut merupakan punca bagi persamaan kuadratik atau bukan. Tentukan dia. Jadi di sini X dengan X1, X2, 3 ni, adakah kedua-dua ni punca kepada ini? So senang saja. Kamu tulis, kamu mengganti masuk X ke dalam persamaan ni. Ganti masuk saja. Apabila X sama dengan 1, ini 2, ganti masuk, ini 1, ganti masuk inilah, tolak, ini 7, ini 1, tambah 3. Sama dengan 0. Adakah sama dengan 0?
kita tekanlah. Okey, kita sambung. Okey. Maksudnya kita tekan kalkulator saja. Ni 2. Ni kurungan 1 kurungan kuasa 2 tolak 7. Okey, kurungan 1 kurungan tambah 3. Okey. Sama dengan negatif 2. Ini negatif 2. Ini sama dengan kosong. Jadi negatif 2 sama dengan kosong kah? Negatif 2 tidak sama dengan kosong. Jadi maka negatif X sama dengan 1 bukan punca. Bukan punca. Kita tengok ni pula, ini bukan punca. Kita tengok 3 pula. Apabila X sama dengan 3, tulis semula macam ni. Ini 2, cuma yang dalam ni kita ganti dengan 3. Ini 3 dalam kurungan kuasa 2 tolak 7. Ini dalam kurungan tadi, ni kita tukar dengan 3 tambah 3. Adakah dia sama dengan sifar? Kita ikut ni. Tekan sahaja ni. 2 kurungan 3 kurungan kuasa 2 tolak 7 kurungan 3 kurungan sama macam ni tambah 3. Kosong. Tak kosongkan. Jadi kosong ni kosong. Maksudnya kosong sama dengan kosong. Betul lah. Jadi maka X sama dengan 3 ialah punca. Ini bukan punca, ini punca. Okey. Ini ialah cara kita nak tentukan sama ada sesuatu punca itu adalah punca kepada persamaan kuadratik berikut. Okey. Itu saja. Terima kasih.